Okey guys, so daripada Muzium Negara tadi kita akan ke Muzium Polis Negara pula. Muzium Polis Diraja Malaysia, Muzium Polis Negara pula. So daripada Muzium Negara Stesen MRT, kita akan turun ke Pasar Seni Stesen dan kena jalan sikit lah. So kalau yang tak larat tu boleh naik Grab. Tapi kalau yang nak jenis adventure macam saya, kita jalan je. Tak adalah jauh pun, dalam 1 km macam tu. So okey, jom kita follow. So kepada yang nak jalan macam saya, cara saya ni, kita boleh lalu daripada LRT sebelah sana. Kena cross ada Jejantas, dan ada stesen KTM. Kalau nampak ada jalan macam ni kan, follow je jalan ni sampai depan sana. Ni nama bangunan Daya Bumi. Kalau tempat orang-orang lama tu memang tahulah Daya Bumi tu apa. Memang pejabat pos yang besar sekali. So sebelah kiri saya, dekat sana tu ada Masjid Negara. Masjid Negara, and then tepi dia ada Muzium Kesenian Islam, dan belakang Muzium Kesenian Islam ada Muzium Polis Diraja Malaysia. Situ kita nak pergi. Okay, so once korang dah keluar, nanti ada belok kiri and then turun dekat kapak tu. Just turun 1 tingkat, korang akan nampak ada satu jalan ni, dia akan masuk bawah tanah untuk cross. Sebab depan ni ada bukan highway lah sebenarnya, tapi jalan besar. So untuk cross ni adalah menggunakan jalan bawah tanah. So ni yang saya masukkan, jalan bawah tanah. Tak tahu lah dengar ke tak suara saya kan, sebab sekarang ni jalan agak sesak. Ni jalan besar, kita nak cross ke Masjid Negara dekat sana. Itu adalah Menara Merdeka 118 yang akan siap pada, rasanya ni dah 2022. Tahun ni agaknya siap. Dia merupakan menara yang tertinggi di Malaysia dan menara kedua tertinggi di dunia. Kenapa nama dia Merdeka 118? Okey, so tapak bangunan ni dia dekat dengan Stadium Merdeka, iaitu stadium yang Tunku Abdul Rahman isytiharkan merdeka, yang dijerit Merdeka, Merdeka. Tu. So dinamakan bangunan ni, jadilah nama Merdeka. Itu je lah. Tapi memang bagi saya personally, saya lebih suka KLCC, sebab KLCC merupakan ciri corak yang sangat menarik. Memang ikonik, tempat lain memang tak ada pun. So yang khas ya untuk KLCC. KLCC tetap di hati. Okay, so sementara sekarang ni saya dah jalan daripada cross tadi, yang underground crossing tu. So next saya berjalan sekejap dalam 1 km untuk sampai ke Muzium Polis Negara, Muzium Polis Diraja Malaysia. Asyik salah ya nama. Okey, jom kita jumpa kejap lagi. Penat ya. Kena cari air kejap. Masjid tadi tak buka pula, kena ikut jalan belakang. Okey, so tadi agak bising sikit sebabkan jalan besar. Ni dah tenang dah lah. Okey, so mungkin dalam 700 meter lagi saya akan sampai ke Muzium Polis Diraja Malaysia. Rasanya dia terletak dekat atas bukit, sebab tak nampak jalan lagi. Mungkin dekat depan sikit. Kalau tengok belakang ni, ini adalah office untuk Komuter Kereta Api Tanah Melayu, KTMB. Ni bangunan lama dia, memang daripada zaman British. Design pun design lama, tapi masih kukuh lagi. Memang betapa kuatnya. Ada airnya boleh beli. Dah penat berjalan kan, kita kena dulu ais lemon tea. Pakai mask dulu, takut kena saman. Okay, so next kita akan naik bukit. Bukit belakang saya ni, dia punya landmark dia ada gambar, ada signboard ke Taman Burung. Okay, kita cross dulu. Kita cross dan ada location, nama dia Planetarium Negara dan Taman Burung. Nampak tak? Okay, so ni dia punya landmark dia, Planetarium Negara dan Taman Burung.
masuk ke kiri dan naik bukit. Nama jalan dia Jalan Perdana. Oh, naik bukit lagi. One eternity later. Setelah 1 kilometer jalan kaki, akhir sampai juga ke Muzium Polis Diraja Malaysia. Jom kita masuk dulu. So inilah dia daripada luar. Ada kereta perisai semua, memang menarik. Jom kita masuk dulu. Okey, so tadi adalah galeri A. Galeri A tu menunjukkan uniform dengan peralatan yang digunakan semasa zaman dulu, iaitu zaman Portugis, Belanda dan start zaman Malaysia lah. So ada uniform tadi, boleh tengok. Sekarang kita ke galeri B. B ni tak tahu apa benda. Kita check dulu. So untuk galeri B ni memang sangat-sangat menarik. Dia ada menunjukkan tentang senjata api dan juga uniform. Senjata daripada zaman komunis, zaman emergency, zaman kongsi gelap dan zaman Jepun. Tapi malang sekali saya tak dapat buat video sebab video tidak dibenarkan untuk rekod ataupun ambil gambar. So demi keselamatan saya tak ada upload untuk bahagian tu, tapi saya hanya boleh bagi tahu lah apa isi kandungan dia. So basically ada, macam saya kata tadi, ada bahagian senjata api dan juga uniform. Memang menarik kalau siapa yang minat benda-benda macam senjata api semua tu kan, blaster ke weapon kan, memang recommend untuk masuk dalam galeri B ni, terbaik. Ok, so untuk galeri yang C tadi still tak boleh buat video juga sebabnya demi keselamatan lah, maybe safety reason. So basically galeri C tu dia tunjuk, dia display untuk bahagian komunis, konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia tu, yang Ganyang Malaysia semua kan. Mereka ada tunjuk, dan insiden Bukit Kepong, iaitu zaman komunis serang balai polis dan menyebabkan korbannya anggota polis yang menjaga di balai polis Bukit Kepong. So kalau macam yang nak tahu lebih lanjut, boleh masuk je balai polis Muzium Polis Diraja Malaysia ni. Harga pun memang free. So singgah lah, dekat je, dekat KL juga. Bagi saya, memang saya minat bahagian sejarah dan perang. So Muzium Polis Diraja Malaysia ni memang sangat sesuai untuk orang yang macam saya lah, minat sejarah, minat perang ataupun minat yang senjata api. Memang highly recommend untuk pergi sini. Semua boleh, local ke foreigner ke tak kisah, memang free. Just datang je dan masuk. Okay, so kita boleh jalan-jalan dekat luar sekejap. Sementara tu kita tengok apa yang ada dulu. Muzium Polis Diraja Malaysia ni memang best. Dia tunjuklah daripada awal, starting daripada zaman Portugis lagi, untuk jadikan sebagai anggota polis tu, sehingga zaman sekarang, zaman semasa lah. So macam galeri A, dia tunjuk uniform, and then zaman-zaman daripada Portugis sampai British. Untuk galeri B pula, B tadi dia ada display untuk senjata api daripada zaman komunis, zaman Jepun dan zaman darurat, serta zaman ada kongsi gelap. Memang macam-macam ada. Cumanya situ tidak dibenarkan ambil gambar dan ambil video. Semua galeri A, B, C semua sama, memang tak boleh buat video. So kalau yang berminat tu just datang je. Macam lebih baik ajak anak-anak kecil ataupun yang masih sekolah lagi kan, untuk mereka datang ke muzium ni, belajar untuk dapat ilmu pengetahuan yang lebih luas. Boleh expose perkara yang dalam buku teks tu hanya jelaskan sikit saja, tapi di muzium dia akan lagi teliti, lebih luas lagi pengetahuan tu. Tu je lah daripada saya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel saya untuk lebih banyak konten lagi. So next tak tahu nak pergi mana ni, kita membazirkan masa dulu. Okay, bye bye.